أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta la ilaha illallahul 'azimul halim la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul 'arsyil 'azim. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam ni kita ada sedikit tajuk untuk kita nak sambung tentang akidah. Oleh kerananya kita sudah bagi penjelasan pada beberapa hari lepas tentang akidah, iaitu masih banyak lagi ada kekeliruan tentang akidah-akidah yang mana kita duk pegang di dalam tempat kita. Jadi kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu akidah yang kita berpegangnya Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Yang mana kita berjalan di atas aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang mana kita sudah dapat bagi penjelasan tentang hadis jariyah dulu, iaitu di manakah Tuhan yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam soal akan dia di manakah Allah, maka dia pun tunjuk naik ke langit dengan kepalanya ataupun dengan jari telunjuknya. Yang mana sabda yang mana hadis ni riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bijariyatin saudaah, serta dengan seorang perempuan yang kulit hitam, yang berwarna kulit hitam, a'jamiyatin. Orang perempuan ni orang a'jamiyah, iaitu orang luar daripada orang Arab, bukan orang Arab asli lah. Tu dia. Setengah riwayatnya iaitu daripada orang Habasyah, orang Ethiopia. Maka jadi tok mulu dia, manakala dia buat salah satu perkara, buat salah saat itu terhadap iaitu seorang sahaya dia itu, lalu itulah jadi dia mari nak merdekakan sahaya, iaitu merdeka sahaya yang mukminah. Mari mengadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia panggil Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, inna alayya raqabatan mu'minatan. Sesungguhnya wajib ke atasku itu, iaitu merdeka sahaya yang mukminah. Bila dia mari mengadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala laha. Serta dia bawa dah perempuan jariyah saat itu, dia bawa dah mari bersama dengan dia seorang lelaki saat itu, dia buat salah dengan agama. Buat salah terhadap perempuan saat itu, lalu itulah dia bawa perempuan datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata di atas dia itu, wajib ke atas dia itu, dia kena merdeka ke sahaya dia ni. Sahaya kena jadi sahaya mukminah. Merdeka serta dengan mukminah. Lalu itulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun
tengok kepada perempuan, faqala laha, maka Nabi pun berkata baginya, bagi seorang perempuan jariyah saat ni tu. Jariyah ni bukan nama orang dak, jariyah ni iaitu seorang sahaya, seorang hamba. Nah, Nabi pun tanya dia. Nah, Nabi tanya dia hak ni tu, aina Allah, di manakah Allah? Nabi tanya dia, di manakah Allah? Lalu itulah seorang perempuan tu fa asyarat bi ra'siha ila sama au bi asbu'iha as-sababah. Jadi dia isyarat dengan kepala dia naik ke langit, ataupun dia isyarat dengan tangan. Nah, dengan jari dia ni, jari telunjuk ni ke langit. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dia tunjuk naik ke langit, Nabi tanya di manakah Allah, dia tunjuk naik ke langit. Lalu itulah Nabi tanya lagi pula, man ana, siapakah saya? Nabi tanya tambah lagi, siapakah saya ni? Fa asyarat, maka si perempuan itu tunjuk bi asbu'iha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila sama, dia tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tunjuk ke langit. Bila dia tunjuk ke langit hal itu, jadi Rasulullah boleh reti. Ai ambil pahal di situnya, boleh reti di situnya, ai anta Rasulullah. Jadi boleh reti kata engkau tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah gitu. Lalu itulah Rasulullah kata, qala, nah Rasulullah pun jawab kata, a'tiqha, merdekakannya. Maknanya mu boleh dah nak merdeka dia. Dia sudah jadi hamba mukminah dah, boleh dah mu nak merdeka dia. Jadi mu nak bebas dia boleh dah. Jadi di sini, nah kita saat itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah berharap kepada kan ibu kan bapa yang mana kita bersama dengan majlis ta'limi kita pada malam ni. Jadi yang mana jariyah saat itu beri isyarat naik ke langit. Nah, ketika Nabi soal kata aina Allah saat itu, kita selaku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berpegangnya Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Tapi akidah yang beri keliru kepada kita ni, nah isyarat daripada seorang hamba hak ni tu naik ke langit, banyak lagi pakai makna dia saat itu, pakai makna tempat yang paling mulia, nah tempat yang paling diterima. Nak wayak kata isyarat ke sana supaya nak Nabi saat ni boleh aku padanya bahawa dia sudah memeliharakan agama, dia sudah mengaku bahawa Islam itu adalah agama yang sebenar. Lalu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima pengakuan dia. Lalu itulah di sini nak wayak kata pada kita mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita turut aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Kita pegangnya Tuhan tidak bertempat dan Tuhan tidak berjihad. Tidak bertempat dan tidak berjihad, sama sekali. Hadis ni riwayat daripada Imam Ahmad di dalam Musnad dia. Jadi kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah, yang mana kita sudah dapat kekeliruan daripada satu golongan yang mana kita sudah tahu bahawa golongan musyabbihah yang bagi kekeliruan kepada kita di hari ini, yang mengaku diri bahawa dia adalah salafi ataupun salafiyah, sebenarnya dia tu adalah wahabiyah. Kita nak faham jelas dan nyata, wahabiyah ia pegangnya Tuhan bertepat dan Tuhan berjihad. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi, kita pegangnya Tuhan tak bertempat dan Tuhan tak berjihad. Sebenarnya tak ada kena balah dah, sudah jelas dan nyata. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi, Tuhan tak bertempat dan Tuhan tak berjihad. Sama-sama ada alasan. Adapun bagi Wahabiyah, Tuhan bertempat dan Tuhan berjihad. Mana alasan dia? Alasannya jariyah tunjuk naik ke langit. Tu dia. Tu Tuhan. Tuhan di langit. Tu nak ayat kata alasan dia
ambilnya isyarat daripada jariyah. Sebenarnya kita nak ambil satu hadis pun tak ada hak Nabi royak sendiri kata Tuhan bertempat di langit. Tuhan bertempat di atas arash. Tuhan bertempat di atas bumi. Satu hadis pun tak ada hak Nabi royak sendiri. Nah, kata Tuhan saat itu bertempat dan Tuhan saat itu berjihad. Nah, tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Maka di sini yang mana kita dapat dengar daripada majlisil ilmi, nah bidimyat, yang mana dia sudah bagi penjelasan bahawa Tuhan saat itu fis sama dan Tuhan saat itu alal arsy. Dan satu lagi kita pakai ayat itu nak ayat kata ayat yang kita pakai iaitu ayat ni banyak ayat-ayat mutasyabihat ni iaitu ayat ni beri makna majaz bukan beri makna hakikah. Kita pakainya az-zahir daripada ayat mutasyabihat ni az-zahir laisa bimuradin. Kaedah kita az-zahir laisa bimuradin. Zahir daripada ayat mutasyabihat ataupun ahadithus sifat laisa bimuradin. Hak zahir itu bukan kena. Nah, zahir bukan kena. Kalau ayat muhkamat az-zahir huwal murad. Ayat muhkamat az-zahir huwa al-murad. Tapi ayat mutasyabihat az-zahir laisa bimuradin. Adapun di sisi Wahabiyah az-zahir huwal murad. Bila sebut kata fis sama, maknanya di langit, di atas langit. Bila sebut kata alal arsy, di atas arah. Dia nak marah saya tak boleh, dia nak murih tak boleh, sebab benda jelas dan nyata dan dia sendiri mengaku bertempat dan berjihad. Kita royak alirai hak jelas, hak nyata. Maknanya dia sendiri mengaku kata Tuhan bertempat dan Tuhan berjihad. Lepas tu jadi kalau kita kembali klik kepada ayat Allah, sebab tajuk kita aina Allah, di manakah Allah? Di manakah Allah tajuk kita aina Allah? Sebab aina ni bahasa daripada ulama, aina ni ialah zarful makan. Zaraf makan iaitu zaraf menunjuk di atas tempat. Di manakah Allah? Kecek mudah-mudah di manakah Allah bertempat? Itu dia. Jadi di sini bila sebut kata aina Allah, di manakah Allah? Jadi manakala dia faham kata aina di sini zaraf makan, sebenarnya zaraf makan di sini kita boleh reti lagi. Makan ni secara maknawi ke, makan ni secara hakiki, makan ni secara majazi ke, makan ni secara hakiki. Itu dia kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Jadi bila dia saat itu ambil fahami iaitu fis sama. Nah, maknanya Tuhan ada di dalam langit. So, kita boleh pegang. Yang keduanya kita boleh reti daripada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ni di dalam surah Taha ayat 5. Tuhan di atas arash. Bagi golongan musyabbihah Tuhan bertempat, Tuhan tetap di atas arash. Itu dia. Dalam langit di atas arash. Satu ayat lagi kita nak sebut di sini iaitu di dalam suratul Hadid. Kita ambil ayat akhir. Kita ambil hujung ayat iaitu suratul Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa dan ia Allah ma'akum serta dengan kamu aynama kuntum di mana kamu berada. Kita duduk mana Tuhan duduk situ. Kita duduk dalam nak, Tuhan duduk dalam nak. Kita duduk dalam getah, Tuhan duduk dalam getah. Kita duduk dalam bandar, Tuhan duduk dalam bandar. Kita duduk dalam rumah, Tuhan duduk dalam rumah. Kita duduk dalam padai, Tuhan duduk dalam padai. Kita duduk dalam laut, Tuhan duduk dalam laut. Sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan ia Allah serta dengan kamu di mana kamu berada. Kita ramai ni, kita orang berjuta-juta ni Allah serta. Sebab ma'a ni orang panggil ma'a zarful makan. Zaraf makan. Bertempat. Jadi di sini yang kita nak tahu jelasnya Tuhan duduk mana hak sungguh? Duduk dalam langit ke? Duduk atas arash ke? Duduk serta dengan kita? Itu soalan. Soalan Tuhan bertempat tu, Tuhan berjihad tu nak tanyanya Tuhan duduk mana hak sungguh? Duduk atas langit ke? Duduk atas arash ke?
duduk serta dengan kita. Sebab kita ni ramai ni hok duduk dalam benar pun ada, duduk dalam kebun pun ada, dalam getah pun ada. Nah, duduk dalam laut pun ada. Duduk kerja buat pun ada, duduk dalam rumah pun ada. Kalau gitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. So mana hok Tuhan duduk? Kaduk belaka. Tu dia kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Sebab di hari ni orang panggil apabila sebar saat itu jadi ganggu, kita terpaksa kena bagi huraiya. Seperti mana dia duk kecek ni kewajipan, kena bagi penjelasan kerana kewajipan. Ni jelas juga ni kewajipan juga, nak bagi penjelasan kewajipan tu. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi di sini yang mana kita dengar daripada golongan Wahabiyah, dia kata kita pergi tak bertempat ni, hak kita hak Ahlus Sunnah wal Jamaah pergi tak bertempat tu, kita pergi tak berjihad dan tak bertempat. Tuhan tak bertempat dan Tuhan tak berjihad. Bila pergi tak bertempat dan pergi tak berjihad, maknanya Tuhan tak ada. Ni orang panggil Jahmiyah ni. Sebab nafi zat dan nafi sifat. Tak bertempat dan tak berjihad, tak ada kan? Sebab kita ada bertempat dan berjihad. Hak ni orang panggil kaidah ni kaidah makhluk. Kaidah ni kaidah hawadith. Kaidah baharu. Tiap-tiap yang ada mesti bertempat, lazim daripada bertempat mesti berjihad. Tengok siapa ni kitab ni. Ada tak kitab ni? Ada. Bertempat. Lazim daripada bertempat berjihad. Mana jihad ni? Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Kurang-kurang ni jihad. Ni jihad ni kita ni bertempat, lazim daripada bertempat berjihad. Nisbah kepada saya jihad depan. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Kalau saya akak gini, jihad atas. Tu. Kalau saya awak mari ikut ni, jihad kanan. Saya awak ikut ni, jihad kiri. Saya awak pergi ikut belakang, jihad belakang. Tu nak rakyat kata, nak rakyat kata berjihad. Lazim daripada bertempat berjihad. Itu adalah makhluk. Itu adalah hawadith. Sebab hawadith la budda lahu makan. Nak rakyat kata la budda min makanin. Tak dapat tidak daripada bertempat, lepas tu lazim daripada bertempat berjihad. Tu. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru. Maka kita bila gi itlaq Allah saat itu bertempat, Allah saat itu berjihad, belum daripada Allah nak buat langit, belum daripada Allah nak buat kita, belum daripada Allah nak buat arash, Allah duduk mana? Sebab kita pergi Tuhan bertempat, belum daripada tu Tuhan duduk mana? Tu dia. Bila kita pergi situ, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, lalu itulah ia bagi huraiya kepada kita. Golongan Wahabiyah ia bagi huraiya kepada kita. Ia kata kan, kita kena reti tiga ini. Reti qabla, reti ma'a, reti ba'da. Qabla dengan maknanya belum, ma'a dengan maknanya serta, ba'da dengan maknanya lepas. Qabla orang panggil zaraf zaman, ma'a orang panggil zaraf zaman serta dengan makan, ba'da orang panggil zaraf zaman. Kalau itu qablal wujud, ma'al wujud, ba'dal wujud. Wujud di sini kita pakai dengan makna maujud. Jadi di sini qablal wujud, sebelum daripada nak ada, maknanya nak ada makhluk ni, sebelum daripada ada makhluk tak ada. Kalau itu tak tepat dia kata. Ni golongan Wahabiyah. Kita dengar sendiri ni, kita dengar sendiri. Kan ibu kan bapa duk dengar semua. Saya bagi penjelasan di sini supaya kan ibu kan bapa boleh turut jelas serta dengan saya. Nah, jadi bila arash bila makhluk saat itu belum daripada nak ada makhluk, Tuhan tak tepat. Nah, belum daripada nak ada makhluk, Tuhan tak tepat. Bila makhluk tu ada, Tuhan tepat. Kerana serta dah ni. Tuhan bertempat tu kerana makhluk ada. Bila rusak makhluk, katakanlah makhluk saat itu orang panggil benda terima rusak.
Walaupun arash Tuhan tak pusak, yang mana kita tahu kata 8 perkara tak usak. Ada setengah-setengah ulama sebut 10 perkara tak usak. Nah, termasuknya arash tak usak misalnya. Hak ni kita nak buat misalnya, sekiranya kalau usak, maknanya Allah tak tepat semula je kata. Allah tak tepat, Allah bertempat, Allah tak tepat. Itu dia. Tak apa lagi. Kita ambil hak ya royak kata ana. Ya royak kata learning tu have tepat kerana ma'ani orang panggil ma'al wujud. Itu dia. Jadi hak ni qablal wujud, ma'al wujud, ba'dal wujud. Jadi qablal wujud belum daripada nak ada makhluk tu have tak tepat dia kata. Tu. Bila makhluk ada tu have tepat ngah. Baik tu. Tu have tepat ngah. Makhluk ni tu have tepat. Sebab makhluk ada tu have tepat. Kalau duduk sebelah atas, Tuhan jihad. Kalau Tuhan duduk atas arah, Tuhan tepat. Tuhan serta dengan kita, Tuhan tepat. Merah tu. Sebab ma'a ni orang panggil ma'a zaraf makan. Lagi pula zaraf zaman. Kalau itu di sini satu lagi ba'da. Ba'da ni zaraf zaman. Lepas daripada makhluk ni rusak habis dah. Merah tu. Rusak habis dah. Tuhan tak tepat pula. Sebab tepat tak ada. Tu. Jadi nak royak kata kita ni sama ada qabla, ba'da, ma'a, semua tu Tuhan tak tempat dan Tuhan tak berjihad sama sekali. Sebab kita berdasar kepada ayat kata laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Ayat ni di dalam surah Syura ayat 11. Allah tidak seperti seumpama suatu pun. Dalam surah Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak seperti seumpama suatu pun. Satu pun tak serupa. Ayat kata tak serupa tu tak serupa kita ni. Orang panggil tak serupa betul ni. Tuhan ada, kita ada. Lepas tu ada Tuhan ada, kita tak serupa. Ya kot tu. Laisa kamitslihi syai', ya kot tu. Kita ada kudrat, Tuhan ada kudrat. Tapi kudrat Tuhan patut layak bagi Tuhan, kudrat kita patut layak bagi kita. Tu orang panggil tak serupa. Pada tu. Kalau balas tu tak ada kena nafi, rumah kita dengan rumah demo tak serupa belaka tak dunia ni. Kalau nak bahas betul tu tak serupa semua. Pada tu. Kita dengan adik kita tak serupa, kita dengan ayah kita tak serupa habis ni. Tu. Hak ni nak royak kata, hak kita duk bahas ni iaitu bahas ni. Nah, Tuhan itu tak berjirim dan Tuhan itu tak ta'arad. Tuhan ni tu tidak seumpama suatu sekalipun, sebab bila ada hak tu orang panggil tak lepas daripada hawadis. Tak lepas daripada hawadis. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, nak royak kata perkara-perkara hak nak mengelirukan kita hak ni tu banyak. Perkara-perkara hak mengelirukan kita hak ni tu banyak. Jadi di sini bila itlaq kata Tuhan itu bertempat dan Tuhan itu berjihad, maka orang panggil tak lepas daripada perkara tu baru. Sebab itulah kalau kita kembali klik kepada ayat Al-Quran, dua-dua ayat ni, laisa kamitslihi syai' di dalam surah Syura ayat 11 dan walam yakul lahu kufuwan ahad iaitu ayat 4. Tubik kaedah yang mana ulama buatnya iaitu sifat salbiyah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Ataukah ibu kan bapa yang dirahmati Allah, bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Sebenarnya ulama nak buat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni, ulama ni dia periksa siapakah pak jumlah hak dia buat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, hak dia buat. Mukhalafatuhu ta'ala lil mumkinat, mukhalafatuhu ta'ala lil mawjudat, mukhalafatuhu ta'ala lil makhluqat. Pak, mukhalafatuhu ta'ala lil mumkinat, mukhalafatuhu ta'ala lil mawjudat, mukhalafatuhu ta'ala lil makhluqat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Apa boleh dia ambil lil hawadith? Sebab dia nak mengatasi bih. Allah tidak seperti seumpama suatu pun. Siapakah nafi di situ, siapakah kita tengok
isim bagi laisa saat itu mari dengan takhir, dan lagi pula mari dengan nakirah. Di sini nak royak kata semua, tidak seperti seumpama suatu pun. Ataukah ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi di sini Allah tidak jirim sama sekali. Kalau bertempat dan berjihad, orang panggil yastalzim min jirmin. Jadi tak dapat tidak Allah itu daripada jirim. Ataukah ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi di sini, kalaulah kita nak kembali klik kepada sebuah kitab yang mana kita ada kecek ni, adalah tarik mari kepada saya kata, saya kecek saat ni tu tak ada dalil langsung kecek dengan otak kepala dia. Kita nak buka kitab Aunul Murid. Dalam kitab Aunul Murid ni li syarah Jauharatit Tauhid ni, syarah Jauharatit Tauhid ni fi aqidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tengok dalam Aunul Murid ni, nak bagi tahu kepada kang ibu kang bapa supaya kita boleh ambil penjelasan bahawa jadi perkataan daripada Ibnu Taimiyah ni orang panggil kitab ni kitab ahli sunnah wal jamaah. Orang panggil Aunul Murid ni syarah bagi Jauharah Tauhid ni, iaitu dia nak ambil perkataan Ibnu Taimiyah daripada kitab Faidul Bari. Kitab Faidul Bari juzuk 4. Pergi buka tengoklah kitab Faidul Bari juzuk 4, mukanya 519. Kalau ia beralih muka pun kita tengok bab hak sakut paut dengan apa, dengan kecek tentang haji hak. Kecek tentang haji hak di sini. Jadi Ibnu Taimiyah dia kata Ibnu Taimiyah kata dalam kitab ni. Jadi Ibnu Taimiyah dia kata di sini, dia kata man angkarul jihata. Barang siapa yang ingkar akan jihad. Jihad di sini, siapa ingkar jihad? Jihad atas, jihad bawah. Orang ingkar jihad lillah bagi Allah. Orang ingkar jihad bagi Allah, fahuwa fa tu jawab bagi man angkarul jihata. Fahuwa jawabnya maka iyo, fahuwa kaman angkaro wujudahu. Jadi seumpama mereka yang ingkar akan ada Allah. Orang ingkar jihad Allah ni maknanya Allah sebelah atas. Kita pergi ingkar Tuhan tak, bukan Tuhan duduk atas, bukan Tuhan duduk di bawah, bukan Tuhan duduk situ, bukan Tuhan duduk sini. Kita ingkar jihad tu. Jadi seolah-olah kita pergi ingkar ada Allah. Ni Ibnu Taimiyah sendiri kata ni. Cuba kita pergi cek tengok dalam kitab Faidul Bari juzuk 4, muka 519. Hak ni hak nak ambil ni, hak nak ambil daripada kitab Faidul Bari. Faidul Bari juzuk 4 nak ambil daripada kitab Faidul Bari, sebut di dalam Aunul Murid syarah Jauharatit Tauhid. Ataukah ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Payah kata di sini, fa inna wujudal mumkin, maka sesungguhnya ada mungkin ni kama la yakunu illa fi jihatin. Jadi mungkin ni tak boleh nak ada malaikat, kena ada jihad. Mungkin tak ada pelik gapo kita ada jihad kita ada ni ada jihad. Tentang ada kita kena ada jihad. Kita duduk bawah ke, duduk atas ke, duduk depan ke, duduk belakang ke, kita nak nisbah dengan gapo, ada jihad kita. Kurang-kurang ni jihad. Pahak ciang-ciang orang panggil. Hak kita conong kot tu conong kot ni tak ada bila lagi, kita bila pokok hak besar-besar. Ni jihad. Tu kurang-kurang. Jadi wa inkaru jihatil lahu, dan ingkar jihad baginya bagi Allah Ta'ala ni yu'awwalu ila inkari wujudih, ialah orang panggil ditakwil akan ingkar jihad baginya bagi Allah. Seolah-olah kita takwil ingkar jihad, kita pergi ingkar jihad itu seolah-olah kita takwil ingkar ada Tuhan, seolah-olah kita kata Tuhan tak ada.
Jadi ingkar Tuhan ada. Maknanya kita pergi kata Tuhan tak ada. Tak ada jihad, Tuhan tak ada. Tu gitu. Kami bukan bapak yang dirahmati Allah. Tu supaya kita boleh faham. Kadzalika Allah Ta'ala la yakunu illa fi jihatin. Kalau gitu gak, jadi tak adalah ia malaikat kena ada jihad. Allah ni kena ada jihad. Pas jihad Allah di mana? Wahiyal ulu, iaitu sebelah atas. Yang mana Jariyah tunjuk tadi. Sebelah atas. Wa inkaruha yajurru ila inkari wujudih. Ingkar jihad ni, jihad atas kita duk ingkar ni. Ahlus sunnah wal jamaah, aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari ingkar jihad ni. Tak ada kata Tuhan duduk sebelah atas, tak ada kata Tuhan duduk atas arah, kita duk ingkar jihad tu. Seolah-olah ingkar ada. Maknanya kita pergi nafi Tuhan tu ada. Seolah-olah kita kata Tuhan tak ada. Ingkar ada ni. Tu kan ibu kan bapak yang dirahmati. Ingkar jihad maknanya ingkar ada. Kita pergi nafi Tuhan, maknanya Tuhan tak ada. Tu siapa kata tu? Ibnu Taimiyah sendiri kata. Dalam kitab apa? Naka ambil kitab ni kitab Aunul Murid, syarah Jauharatut Tauhid, syarah Jauharah Tauhid ni. Tapi kitab ni naka ambil daripada Faidul Bari. Kita tengok cerak Faidul Bari bagi mereka ada kitab tu. Nah, juzuk 4 mukanya 519, 500 lebih lah. Kalau tahqiq orang lain tu mungkinnya dia beralih. Tu tak ada pelik gapo, dia jumpa semata. Kalau beralih pun dia jumpa semata, sebab orang panggil itu adalah percakapan daripada Ibnu Taimiyah sendiri. Kan bukan bapa yang dirahmati Allah. Supaya kita ni tu boleh ambil penjelasan kata bila pergi Tuhan bertempat, bila pergi Tuhan berjihad. Nah, di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah, demon ning terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya bukan aliran daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab pegangi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah, daripada aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Kita Tuhan tak bertempat dan Tuhan tak berjihad sama sekali. Pada mereka kata tak ada kok mana. Tuhan ada. Nah, belum daripada nak ada makhluk pun Tuhan ada dah. Nah, lepas daripada ada makhluk pun Tuhan ada dah. Dan lagi pula serta dengan makhluk pun Tuhan ada, tidak bertempat dan tidak berjihad. Walaupun Wahhabiyah ya dakwa kata belum daripada nak ada makhluk, nak tepat mana dia kata. Habis tu tak ada tepat. Tak apa lagi. Sebab ya kita duk ambil alasan kata belum pada nak ada arah. Tuhan nak duk tak apa. Dia kata Tuhan tepat. Dia kata kena faham gini. Qabla ma'a ba'da. Qabla al-wujud ma'al wujud ba'dal wujud. Jadi qabla al-wujud belum daripada nak ada makhluk. Wujud di sini kita pakai makna mawjud. Belum daripada nak ada makhluk, Tuhan nak duk mana? Tak ada tepat je tu ketika tu. Bila ada makhluk Tuhan tepat. Ada langit, Tuhan atas langit. Tuhan dalam langit. Langit. Nah, langit dunia, langit yang dekat, yang hampir dengan dunia gapo tu, orang panggil fis sama. Dan lagi pula atas arasy. Tu orang panggil bertempat di atas arah. Orang panggil di sini bila ada tempat maka tetap Tuhan itu bertempat. Lepas tu ba'da. Ba'da dak pula bila rusak habis. Dak pula. Walhaq sama-sama tahu ya kata arasy ni tak usak. Arasy ni tak usak sebab orang panggil hak ni kekal aridi. Kekal yang baru datang kerana Tuhan janji. Nah, tok si mengekal tok si merusakkan. Nah, ada beberapa perkara hak tak rosak masa macam jasad Nabi, ajibuz zanab gapo syurga neraka gapo tu, orang panggil hak tu hak tak rosak. Hak tak rosak bila datang kiamat. Tu kan bukan bapa yang dirahmati Allah. Supaya kita boleh tahu secara jelas. Nah, supaya kita boleh tahu secara jelas, Wahhabiyah pun yang nak murih tak boleh sebab benar dia kata. Saya bukan tuduh dak ni, saya royak betul-betul. Kata Wahhabiyah pegangnya Tuhan bertempat dan Tuhan berjihad. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi, Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Sebab itulah kita ni walaupun ayat mari mutasyabihat royak balah mana pun az-zahir laisa bimuradin. Adapun golongan Wahhabiyah az-zahir huwal murad.
Tu kaedah dia. Dia al-haqiqah muqaddamatun 'alal majaz. Kita dak. Kalau ayat mutasyabihat adalah majaz. Kalau ayat muhkamat adalah haqiqah. Tu kan bukan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita boleh faham dengan cara jelas. Itulah. Jadi di sini kita nak cuba tengok di sini, kita nak kembali pergi kepada anak murid Imam, anak murid iaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kita nak tengok anak murid dia kata. Siapa anak murid dia kata? Iaitu Tafsir Quranil Azim Ibn Kathir. Abul Fida, kita nak tengok Abul Fida ni dia kata kerana di sini. Dia ni laqab dia Imaduddin. Abul Fida ni Ismail bin Kathir. Abu Fida ni dia ni meninggal dunia pada tahun 774. Anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Kathir, Tafsir Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir ni iaitu anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Kita nak tengok dia dengan tok guru dia serupa tak? Serupa tak cara pegang ni. Sebab tafsir Ibnu Kathir ni, tafsir ni terbahagi kepada dua, tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'yi. Maka tafsir dia ni tafsir bil ma'thur. Bil ma'thur dengan maknanya tafsir dia ni ia tak boh becing-becing. Nak kecek luah, kecek panjang, kecek sia-sia, kecek banyak, dia tak main, dia tak guna. Sebab dia hak ni tu dia pegang manhaj salaf. Dia pegang manhaj salaf. Cara pegangnya dia molek Ibnu Kathir ni. Maka kita nak tengok anak murid dengan tok guru. Anak murid dengan tok guru. Ibnu Kathir ni kita cuba mari tengok dalil di dalil ni iaitu muka 140 ni. Muka 140 ni juzuk 3. Juzuk 3. Apa yang kita nak tengok di sini? Jadi Ibnu Kathir ni tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ayat di dalam surah Taha ayat 5. Apa ya kata di sini, saya ambil tepat nok selalu dah. Tepat nok selalu boleh kerana dia panjang, dia tak padan dengan kita nak hurai banyak tu, kita ambil tepat hak nok selalu. Dia kata wa annal maslakal aslama. Dan sesungguhnya jalanan yang lebih suci. Yang lebih selamat, yang lebih suci, yang lebih selamat. Fi dzalika, pada demikian itu, demikian pada kata al-madhkur minal ayat. Min ayah mana? Ayah surah Taha ni lah, ayat 5 tu lah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu. Dia kata tariqatus salaf imraru ma jaa fi dzalika minal kitab was sunnah min ghairi takyif. Tengok tu. Jadi di sini nak ayat kata dia berlalu ayat ning turut ayat datang. Ayat mari balah mana Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, pakai percaya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, beriman dengan ayat. Daripada kitab ayat balah mana, daripada hadis ayat pesai mana balah mana, turut ayat turut hadis tu selalu min ghairi takyif, dengan ketiadaan takyif. Jangan duk tanya gitu tanya gini. Main duk kaif tak boleh lah. Jangan duk takyif dengan maknanya kita tanya bagaimanakah Allah bertempat, di manakah Allah. Tu orang panggil tak boleh. Tengok dia tak hurai, wala tahrif, dan dia tak ubah, wala tashbih, dan dia tak menyerupai dengan makhluk bertempat, makhluk berjihad, dia tak serupa dengan makhluk. Wala ta'til, wala tamthil, dia tak menafikan dan dia tak menyerupai, dia tak seumpama, dia tak menyama, tak dibanding dengan benda tu benda ni. Baik tu. Ni kita tengok Ibnu Kathir rahimahullahu taala, tafsir bil ma'thur. Bagus dia. Sebab itulah nak ayat kepada kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah, kita nak turut salaf, kita turut manhaj salaf saat itu ia ada mauqif dia ada kaedah dia. Ia pakai az-zahir laisa bimuradin juga. Lepas tu ia pakai tanzih dan tafwid. Jadi tanzih di sini orang panggil takwil, tapi takwil ijmali. Supaya Imam Malik rahimahullahu taala, dia takwil saat itu. Jadi Imam Malik ni peranak ke dia pada tahunnya
93 Hijriyah. Dia meninggal dunia pada tahunnya 179 Hijriyah. Dia dalam korong pertama pergi kepada korong kedua. Nah, tu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sebab itulah kalau mari tanya soalan tentang ayat mutasyabihat, dia selalu dah al-istiwa ma'lumun wal kaifiyatu majhulatun wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Bid'ah duk tanya-tanya tu. Ni orang panggil tak boleh takyif. Tanya gitu, tanya gini. Nah, apa kita duk royak ni? Kita duk royak ni kerana nak menerangkan benda tasyabuh tu. Orang panggil musyabbihah tu duk menerangkan turut cara-cara dia. Lalu itulah kita kena menerangkan. Kita kena beri penjelasan supaya kan ibu kan bapa lepas daripada kekeliruan. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi di sini kita boleh tengok di antara tok guru dengan anak murid. Balas tu dah. Kalulah kita kembali gi kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Imam Abu Hanifah ni dia kata anu. Ni buah dia kata di dalam Fiqhul Akbar. Dalam kitab dia Fiqhul Akbar ni, cuba kita kembali kelik kepada Imam Abu Hanifah. Dia kata anu. Tentang haji hak ni. Saya nak baca hak Imam Abu Hanifah di sini. Dia kata anu, man hasarallaha ta'ala fil jihatil fawqiyah awit tahtiyah faqad kafara. Kasar ni, kalau dengar jadi kasar. Sebenarnya kita tak takfir, kita tak say takfir. Tapi Imam Abu Hanifah kata sendiri. Bukan saya kata ni, Imam Abu Hanifah kata, pergi cek lah. Kalau kan ibu kan bapa tak ada surat, cek lah di dalam Google. Pun tak ada apa juga, banyak belana. Man hasarallaha ta'ala fil jihatil fawqiyah au tahtiyah tahtiyah faqad kafara. Tengok Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni orang tahun berapa? Orang panggil dia sebagai mujtahid mutlaq. Mujtahid mutlaq ia ada 4. Hak muktabar. Mujtahid tu ramai, tapi hak muktabar ni 4. Hak masyhur ni. Tu. Gapo? Mula-mula sekali, siapa mula-mula sekali iaitu Imam Abu Hanifah. Beranaknya pada tahunnya 80 Hijriyah, meninggal dunia pada tahunnya 150 Hijriyah. Imam Malik ni, dia ni beranak pada tahun 93, meninggal dunia pada tahun 179 Hijriyah. Imam Syafi'i pula beranak pada tahun 150 Hijriyah, meninggal dunia pada tahun 204 Hijriyah. Jadi Imam Ahmad beranak pada tahun 164, meninggal dunia pada tahun 241 Hijriyah. Jadi mujtahid mutlak dalam korong 2, korong 3 ni, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, masa ning tak ada siapa gi kata Allah saat itu bertempat dan Allah saat itu berjihad. Tu. Jadi ayat mutasyabihat semua mereka itu tanzih, menyucikan daripada segala kekeliruan. Ning orang panggil imam mujtahid. Tak ada seorang pun kata Tuhan bertempat dan Tuhan berjihad. Lepas tu kita kembali klik kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni beranak pada tahun 80, beranak di negeri Kufah. Negeri Kufah sekarang duduk dalam negeri Iraq, duduk di Kufah. Lepas tu dia beranak tu pula. Masa dia tu dia beranak tahun 80. Tahun 80 saat itu dia beranak masa daulah, masa kerajaan, masa khalifah Umayyah.
masa Khalifah Umawi. Dia beranak tu masa orang panggil Islam saat ni tu masa Daulah Umayyah. Masa Daulah Umayyah ni orang panggil Islam tengah duk kemar ni. Islam tengah-tengah duk hebat ni masa ni. Pas masa ni orang panggil kena duk berlawan dengan puak musyabbihah. Kena duk berlawan dengan puak falsafah. Nah, puak filosof. Jadi nak ayat kata Imam Abu Hanifah ni dia beranak masa Daulah Umayyah saat itu, iaitu masa Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan ni dia ni iaitu khalifah yang kelima daripada Daulah Umayyah. Sebab Daulah Umayyah ni orang pertama iaitu kena kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi lepas pada Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah. Lepas pada Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid. Dan lagi pula lepas pada Muawiyah bin Yazid, iaitu Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam. Yang kelima iaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ni dialah bina Qubbatus Sakhrah, hak kubah kuning di Masjidil Aqsa. Masa ning iaitu masa Abu Hanifah duk kemar di negeri Kufah. Di negeri Kufah. Jadi Daulah Umayyah ni kerajaan dia duk di Syam, duk di Damaskus, duk di Dimashq. Masa tu Abu Hanifah ni boleh dah kemar agama iaitu di Kufah, iaitu di Iraq. Jadi Abu Hanifah ni nak royak kata dia ni boleh hidup saat itu dalam Daulah Umayyah, dan dia juga umur dia sehingga habis Daulah Umayyah saat itu. Sebab Daulah Umayyah ni kalau kita kembali kelik kepada perkembangan Islam kita hak ni tu, orang panggil kerajaan mula-mula sekali Khulafaur Rasyidin ni ambil daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni terima jadi khalifah sebagai khalifah yang pertama. Khalifah yang pertama hak itu pada tahun 11 sehingga sampai tahun 13. Abu Bakar As-Siddiq. Lepas pada Abu Bakar ni Sayyidina Umar ambil daripada tahun 13 yang itu sampai 23. Lepas pada tu pula ambil daripada 23 iaitu Sayyidina Uthman saat itu sampai 35 Hijriah. Lepas pada Sayyidina Uthman saat itu Sayyidina Ali pula sambung sehingga sampai iaitu 41. Sehingga sampai 41. Jadi di sini nak royak kata Khulafaur Rasyidin ni sampai 41 Hijriah saja. Jadi semua tu dalam tu huraiya dia berlaku saat itu sangat-sangat banyak. Haru-haru sangat-sangat banyak. Lepas pada tu iaitu Daulah Umayyah, lepas pada Khulafaur Rasyidin, ambil daripada tahun 41 Hijriah sehingga sampai 132 Hijriah tu, masa ni masa Daulah Umayyah sampai 132 Hijriah. Lepas pada 132 Hijriah sehingga sampai 950 Hijriah iaitu masa Daulah Abbasiyah. Jadi masa Daulah Abbasiyah ni Abu Hanifah ni dia ni umur dia sehingga sampai 150 Hijriah umur dia. 150 Hijriah meninggal dunia. Dia hak ni tu ada dengan Khalifah Abbasiyah iaitu khalifahnya Abu Ja'far Mansur. Dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Jadi nak royak kata masa tu haru-haru sampai ke setengah daripada mereka kata mati dalam penjara. Tu di situ nak royak kata masa tu masa cemerlang lagi. Masa tabi'in, masa tabi'it tabi'in. Tu. Tu. Jadi masa tu Imam Abu Hanifah ni bila dia tengok golongan musyabbihah dah keluar tubik dah ni. Musyabbihah keluar tubik dah. Masa tu Dahri hebat sangat duk main dengan tok guru dia nama Muhammad. Jadi tok guru dia nama Muhammad saat ni tu siapa ke balah dengan Dahri saat ni tu, sebab Dahri ni ia menzahirkan ayat-ayat Al-Quran, turut zahir ayat. Turut zahir ayat. Jadi di sini
orang panggil golongan musyabbihah. Timur dah. Bukan timur masa ni dah, bahkan masa Khulafaur Rasyidin, masa Saidina Umar pun dah timur dah. Tu, timur dah masa Saidina Umar. Siapa tu? Iaitu golongan musyabbihah. Yang mana kita tahu Abdullah Subaik ni Saidina Umar apabila sahabat-sahabat mari cerita kata Abdullah Subaik ni duk jajah, duk royak kat dalam-dalam kota Madinah, kata Tuhan ni tu bertempat. Nah, bila dia hak ni tu duk kecek tentang menyerupai zat Allah dengan makhluk hak ni tu, lalu itulah Saidina Umar dia sediakan pelepah-pelepah tamar. Nah, arajinan nakhil. Jadi ia cadai yak ni pelepah tamar hak ni tu. Nah, suruh royak kepada Abdullah Subaik supaya datang jumpa dengan Saidina Umar. Bila mereka pergi royak kepada Abdullah Subaik datang kepada Saidina Umar, maka Abdullah datang, Saidina Umar dia duk cadai dah pelepah. Nyepiak dengan dia tak tahulah. Tu. Tok Sewi duk kecek tentang tentang Tuhan saat ni tu menyerupai dengan makhluk. Turut zahir ayat. Tu dia. Jadi di sini kita boleh reti di sini kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Masa Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu bila dia kata man hasarallaha taala, siapa menghingga, hasara dengan makna menghingga ataupun siapa membatas di sini, siapa menetapkan, menentukan Allah taala akan Allah taala fil jihatil fauqiyah, pada jihad atas. Siapa menentukan Allah, siapa membataskan Allah, siapa menghinggakan Allah, menetapkan Allah pada jihad atas, fil jihatil fauqiyah au jihatil au tahtiyah au tahtiyah, ataupun di sebelah bawah. Kalau kata gitu, kalau menentukan Tuhan atas ataupun Tuhan bawah, faqad kafara, maka sesungguhnya telah kufur ia. Tengok tu. Hak ni orang panggil Abu Hanifah kata, bukan saya kata. Nak murid saya tak boleh. Saya royak hak Abu Hanifah kata. Cuba kita pergi buka tengok. Dalam Fiqhul Akbar. Ya kita hak Abu Hanifah ni, kitab Fiqhul Awsat pun ada. Kitab Risalah dia pun ada. Nah, tu nak royak kata di sini. Nah, kita pergi tengok dalam kitab Fiqhul Akbar dia. Nah, dia kata siapa menghinggakan Allah Ta'ala pada jihad atas ataupun jihad bawah, maka telah kufur ia. Berat kalau kita dengar buah dia tu berat. Sebab tu golongan Wahabiyah tak boleh saing dengan apa? Dengan Abu Hanifah. Sebab Abu Hanifah ni berat ni lotaran ni. Berat lotaran ni. Jadi di sini supaya kita boleh tahu kata Allah Subhanahu wa taala tidak seumpama, tidak seperti dengan kita sekalipun. Sekalipun kita kena ingat gitu. Jangan kita hak ni tu berasa nak royak sedap, kita royak sedap. Kita berasa nak turut kita, kita turut kita. Jangan buat gitulah nak royak kata. Hak ulama sudah bagi penjelasan dah pada kita ambillah penjelasan daripada ulama. Jangan kita kata dia tu hak ni tu kecek dengan otak kepala dia ni kecek kadzab, dia ni kecek iaitu dajjal, kita boleh kata balah tu. Duk kata apa karuk kau demo pada alasan seperti tu. Tu je. Nak royak kata semua tu mari daripada mengaji, mari daripada belajar, mari daripada guru belaka tu. Kita tengok dia pula. Jadi di sini ada lotare kata dua tubik masalahnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ke atas Ibnu Abbas itu, doa kata ana. Nabi kata Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, sehingga Ibnu Abbas ni boleh dia takwil. Ya alim segala hukum ahkam daripada agama, dan Ibnu Abbas ni dia alim. Alim dalam bab takwil. Pas demo duk kata lotare, duk kata mana Ibnu Abbas duk takwil. Kita buka tengok supaya kita boleh faham bersama di sini. Buka ni kitab tafsir ni, kita nak royaknya.
Nah, di dalam Suratul Nur ayatnya 30 35. Suratul Nur ayat 35, juzuk 5 ni, tafsir Tabari. Nah, tafsir Tabari. Ni tafsir Tabari hak Ibnu Jarir. Nah, At-Tabari ni. Orang beranak ke pada tahun 224. Nah, meninggal dunia iaitu 310. Nah, 310. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari ni, nah Ibnu Jarir At-Tabari ni, nah kita tengok dalam tafsir dia. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hak demo kata Ibnu Abbas duk takwil bila. Kita tengok tengok dalam kitab. Nah, dalam kitab iaitu tafsir Tabari. Kitab tafsir Tabari ni kita ambil Suratul Nur ayat 35. Banyak lagi tapi kita ambil tempat nak ambil rekah-rekah. Sebab apa? Sebab bukan nak ngajar sekarang apa dak, cuma nak we tahu kata buku takwil ni bukan semua takwil tu yang dicela. Bukan takwil semua takwil yang dicela. Takwil kadang-kadang dipuji. Takwil terpuji orang panggil. Kita tengok di sini. Jadi di sini Ibnu Abbas di sini tentang ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Apakah Ibnu Abbas kata? Nah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahu nurus samawati wal ard. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Allah hadi ahli samawati wa ahlil ard. Jadi Allahu hadi ahli samawati wa ahlil ardi. Tengok. Nak ayat kata di sini, nur di sini dia takwil kepada hadi. Allah ialah nur langit dan nur bumi. Di sini Allah yang memberi hidayah kepada ahli langit dan Allah yang memberi hidayah kepada ahli bumi. Tu orang panggil takwil tu. Takwil apa ni? Hak ni orang panggil takwil ni bukan ibtira al-fitnah. Takwil ni orang panggil takwil ibtira ar-rahmah. Ibtira ar-rahmah ni. Takwil ni ibtira al-bayyinah. Tu ingat molek. Nah, kan ibu, kan bapa yang dirahmati Allah. Sebab itulah kita nak letak perkataan kata orang tu tak ada kitab, orang ni tak ada kitab. Nah, duk kecek dengan otak kepala dia, jangan kecek gitu. Semua orang duk kecek semua tu ada rojok ke belakang, cuma tulis dalam kertas. Tak nak duk galah kita. Kita duk kokok tengah-tengah bandar dia mau tanya hukum kena duk kilik kita. Orang kecek sikit tanya dalil mek mana kitab apa, juzuk berapa, tahun berapa. Yo kutik tanya. Allah, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita hak itu tak keliru sangat. Nah, tak keliru sangat. Kita pergi sikit lagi. Nah, kita pergi sikit lagi kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Kita mari tengok lagi masalahnya. Nah, masalahnya majaz dalam Quran ni. Nah, ulama ni dia pakai dak majaz di dalam Al-Quran. Sebab kita ni kita duk guna hakikah deh. Nah, golongan Wahabiyah dia pakai hakikat, dia tak pakai majaz. Nah, dia tak pakai majaz. Kita nak royak di sini kata ni kitab ni orang panggil Tafsirul Munir. Tafsirul Munir ni iaitu fil aqidah wasyariah wal manhaj. Manhaj bagi Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Zuhaili ni tak ada dah. Orang hebat sekali, dia jadi rais. Nah, dia jadi rais kuliah rais kisim fiqh Islami wa madzahibihi wa madzahibihi fi Jami'ah Dimashq. Dia hak ni tu jadi rais kisim di Jami'ah Dimashq, iaitu di Jami'ah Damaskus. Damaskus ni iaitu ibu kota di Syria. Nah, Wahbah Zuhaili ni mati tak ada lama mana, dia baru mati je. Tapi nak wayak kata kitab dia hak ni tu banyak sangat kitab dia. Kitab dia hebat-hebat, kitab dia besar-besar saja. Kita nak tengok di sini dia pakai makna majaz tentang ayat suratul Fathi hak kita duk sebut semua suratul Fathi ayat 10. Suratul Fathi ayat 10 yang mana Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili hak ni tu bagi huraiya kepada kita di sini. Saya nak baca di sini. Nah, nak baca di sini dia kata ayat ni di dalam suratul Fathi ayat 10, yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim.
Dia pakai yadun di sini isti'arah makniyah. Jadi isti'arah makniyah ni kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Hak ni kita kena ngaji balaghah lah. Ilmu balaghah ni iaitu tubik 3. Tubik ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Maka ilmu bayan tu pula ia tubik tentang bab tashbih. Nah, kena ngaji tentang bab tashbih dan kita kena ngaji tentang bab isti'arah. Dan lagi pula bab kinayah. Nak royak kata bab isti'arah ni iaitu bab isti'arah tasrihiyah dan isti'arah makniyah. Maka di sini dia katakan isti'arah makniyah. Jadi isti'arah makniyah ni wahia ma hudhifa musyabbah bih, ma hudhifa fi hal musyabbah bih wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimihi. Nak royak di sini kata bagi dihazah musyabbah bih. Di sini nak ayat kata syabbaha ittila'ullah ala mubaya'atihim bimalikin wada'a yadahu ala aidi ra'iyatihi. Ini nak ayat kata dia tasbih ni. Tasbih tasbih Allah ni tu lihat Allah ke atas mubaya'ah mereka saat itu. Kenapa? Kerana Nabi serta dengan sahabat-sahabat hak datang daripada Madinah nak mari buat umrah di Mekah ni masa suluh Hudaibiyah pada tahun ni tu. Kalau tak silapnya mari 1400 orang. Tiba-tiba nak masuk tak boleh Mekah. Musyrikin Mekah sekat. Apabila sekat di sini, lalu itulah. Nah, Nabi saat ni tu nak paling klik mula jalan mari berapa hari dah. Sampai sini letih lagi, penat lagi. Dan lagi pula arahai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masa tu musyrikin Mekah dia tak izin masuk. Kerana apa? Kerana lepas daripada peperangan, orang panggil peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq pada tahun kelima. Beberapa puak berlawan dengan Nabi masa peperangan Ahzab saat itu, Nabi dapat intisar, dapat kemenangan di dalam peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Itu dia pada tahun kelima. Manakala tahun ke-ni Allah Subhanahu Wa Taala turun wahyu suruh Nabi kerja umrah di Mekah pada tahun ni. Sebab itulah Nabi mari puak Mekah tak izin masuk. Bila tak izin masuk itulah jadi kecek kira dengan askar lebih kurang musyrikin Mekah. Mereka itu kata pergi kecek dengan tokoh-tokoh mereka di sana, iaitu Abu Sufyan, Abu Lahab, Abul Hakam. Di sana tu mereka itu nak izin tak izin, terserah. Lalu itulah kecek kira nak pilih siapa, nak hantar siapa pergi ke sana. Buat keputusan salah satu daripada ramai-ramai ni hantar Saidina Usman. Bila hantar Saidina Usman nak pergi berunding, nak pergi buat kira, kata bila boleh masuk, cara mana nak masuk ni, tiba-tiba terdapat khabar kata Saidina Usman dibunuh, dipacung. Lalu itulah Nabi panggil sahabat-sahabat saat itu pergi duduk di bawah pokok pohon kayu. Katanya pohon kayu tu nama dia pohon kayu Samurah. Tu iz yubayyi'unaka tahta syajarah. Jadi letak tangan itulah Tuhan turun yadullahi fawqa aydihim. Jadi yadun di sini pakai dengan maknanya isti'arah makniyah. Hazah musyabbah bih, lepas tu wa rumizalahu bi syai'in min lawazimihi, maknanya yadun tu sebagai qarinah. Di sini kita boleh reti kata tak ada pakai makna hakikat dak sekali, pakai makna majaz, Sebab itulah saya kata kita nak guna kaedah al-haqiqah muqaddam 'alal majaz pada ayat muhkamat. Tak apalah, ni ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni berhajat kepada balaghah. Sebab ilmu tauhid banyak, ilmu tauhid. Kalau hakikah, jadi semua manusia boleh reti belaka. Ilmu tauhid banyak itulah. Jadi sebab bagi pentafsir, hak tu hurai gitu, hak ni hurai gini, hak tu hak tu saat ni tu takwil kot tu, hak ni takwil kot ni. Dengan sebab apa? Dengan sebab payah. Payah sebab berhajat kepada balaghah, berhajat kepada banyak ilmu, berhajat kepada alat tu alat ni. Jadi banyak perkara kena reti. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru di dalam pahami kita. Kita tak gaduh, kita nak nafi satu-satu perkara. Satu-satu perkara. Tu dia. InsyaAllah kita nak kembali klik kepada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat yang lain pula. Jadi kita nak bahasnya tentang nak pakai hakikah ke, nak pakai majaz, tentang ayat mutasyabihat. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah.
golongan Wahabiyah ataupun golongan Musyabbihah pakainya zahir ayat, az-zahir huwal murad, tentang ayat mutasyabihat. Saya nak royak cerita di sini, nak royak kata tokoh daripada ulama Hijazi, tokoh daripada ulama Hijazi rahimahullahu taala, iaitu kena kepada Ibnu Baz ataupun Abdul Aziz bin Baz. Dia daripada orang buta. Daripada orang buta, tapi masya-Allah, Allah bagi kepada dia ilmu pengetahuan, kepada dia boleh ingat Quran 30 juzuk dan hadis-hadis dia ingat banyak, dan boleh kata banyak dia hak itu digelarkan ahlul hadis, digelarkan iaitu ulama Hijazi. Jadi dia ni orang buta, bila dia hak ni tu orang buta, dia hak ni tu haram masalah takwil. Kerana dia ahlul hadis hak ni tu dia haram takwil, dan segala ayat mutasyabihat hak ni tu orang panggil dia kebanyakannya dia pakai hakikah. Jadi pakai hakikah di sini tak boleh takwil, haram takwil. Bila haram takwil disoal di sini. Disoal mana? Dalam ayat surah Al-Isra, ayat 72. Dalam ayat kata mana? Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Tu ayat ni saya nak bagi huraiya bahasa Jawi kita. Wa man kana fi hadhihi a'ma, dan mereka yang ada di atas fi hadhihi, pada ini maknanya di bumi ni, dan mereka yang ada di dalam bumi ni, di dalam bumi ini a'ma, buta. A'ma di sini maknanya buta dua belah. Kalau a'war buta sebelah, ni buta dua belah. Abdul Aziz bin Baz ni ya buta dua belah. Man kana fi hadhihi a'ma wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Maka ia di dalam negeri akhirat buta juga. Tu dia. Wa adallu sabila, dan lebih sesatlah nisbah jalan. Nisbah jalan. Jadi di sini siapa duk atas dunia buta, maka akhirat di sana ni pun buta juga. Malah nak kata moga ia paharai takwil, dan lagi pula kena pakai hakikat. Pas dia buta. Jadi buta ni buta hakikat lah ni. Kerana ayat ni, kalau buta hakikat akhirat isak celak boleh tak? Siap. Buta juga akhirat, sebab dalam ayat kata buta akhirat. Malah di sini setuk dia, tak boleh nak jawab. Di sini. Tu kan ibu kan bapak yang dirahmati Allah. Bukan duk ngupak, duk kata dia dak, nak royak kata hak sebenar, hak berlaku di atas dia. Sebab orang panggil kaedah hak ulama dulu sudah sudah lisuh, sudah berhenti dah. Tiba-tiba kita giduk akak, giduk bokeh, giduk akak semula. Giduk bokeh ambil semula. Tu kan ibu kan bapak yang dirahmati Allah, supaya kita boleh faham bersama, kita boleh ambil penjelasan daripada guru-guru hak beri syarah kepada kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah saat itu, kita tak keliru pula. Tidak jadi keliru pula. Tu dia. Lepas tu di sini masalahnya kita nak kembali keleksa lagi, masalahnya ru'yatullah. Ru'yatullah. Jadi ru'yatullah ni kan ibu kan bapak yang dirahmati Allah. Tentang ru'yatullah ni, kan ibu kan bapak yang dirahmati Allah, bila kecek tentang ru'yatullah ni, tentang lihat Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ni nak royak kata Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang lihat Allah Subhanahu wa taala, lihat zat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dalam syurga nanti kita boleh tengok zat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tengok zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab orang panggil berdalil dengan ayat ni, berdalil dengan ayat kata lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ayat ni di dalam surah Yunus ayat 20 ni. Ayat 20 ni. Surah Yunus ayat ni ayat
di dalam surah Yunus ayat 20 ni. Jadi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nak ayat kata bagi mereka yang duk kerja kebaikan di atas dunia, segala apa sahaja hak Tuhan suruh saat ni tu, dia taat kepada Allah, dia buat baik kepada Allah, bila akhirat esok Allah bagi syurga, bagi balasan baik kepada dia, bukan sekadar duduk dalam syurga sahaja dak, bahkan boleh tengok nikmat-nikmat yang baik yang Allah sedia kepadanya. Nah, hak molek sekalinya boleh tengok zat Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada nikmat hak Tuhan duk sedia kepada dia, iaitu boleh tengok zat Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Maka di sini lotare mari selalu dah. Mari ana. Sebab kita nafi jihad. Kita nafi jihad, nafi tepat. Bila nafi berjihad, nafi bertempat, nah, maka akhirat esok boleh tengok Tuhan. Bila kita kata boleh tengok Tuhan, lotare mari selalu dah. Tengok saat itu sebelah mana? Tuhan tepat. Noyak kata tengok sebelah depan. Tuhan tepat depan. Dah tu. Tu je mari dah letar. Lepas tu Mu'tazilah lepas. Mu'tazilah lepas. Sebab apa boleh kata Mu'tazilah lepas? Sebab Mu'tazilah saat itu dia tak boleh tengok semula lagi dah zat Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah tak boleh tengok sama sekali iaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab iaitu Usuluddin Al-Islami. Nih, Usuluddin Al-Islami ni dalam kitab ning. Nah, dalam kitab ning dia kata la tajuzur ru'yatu. La tajuzur ru'yatu. Tak ada kena tubik lagi. Hak ni huruf lain. La tajuzur ru'yatu wa huwa qaulul Jahmiyah. Nah, la tajuzur ru'yatu. Jadi di sini duk di muka 150 ni. 150 ni. Hak kita sedia nak tunjuk dalam tu 153. Hak ni 150 ni sebab dia panjang cerita dia. Jadi panjang cerita dia di sini dia kata la tajuzu ru'yatu. Tidak harus oleh ru'yah. Maknanya lihat Tuhan tak harus akhirat esok. Siapa kata tu? Wa huwa qaulul Jahmiyah, iaitu perkataan Jahmiyah tak boleh tengok Tuhan akhirat esok. Wal Mu'tazilah tak boleh tengok Tuhan akhirat esok. Wal Khawarij tak boleh tengok Tuhan akhirat esok. Wal Ibadiyah pun tak boleh tengok Tuhan akhirat esok. Wal Imamiyah tak boleh tengok Tuhan akhirat esok. Wan Najjariyah pun tak boleh tengok Tuhan akhirat esok. Waz Zaidiyah minasyiah pun tak boleh tengok juga Tuhan akhirat esok. Ramai golongan tak boleh tengok Tuhan akhirat esok. Buat apa tu? Kerana mereka itu sudah nafi jihad. Nafi Tuhan berjihad, nafi Tuhan bertempat. Bila nafi Tuhan berjihad dan nafi Tuhan bertempat, maka Tuhan tak boleh tengok akhirat esok. Harap tu. Bila boleh tengok? Lazim daripada Tuhan berjihad, lazim daripada Tuhan bercahaya. Harap tu. Kalau itu cahaya makhluk. Berjihad makhluk, lazim daripada berjihad bertempat makhluk. Sebab itulah dia tak boleh tengok. Di sisi Mu'tazilah tak boleh tengok. Di sisi Jahmiyah tak boleh tengok. Zaidiyah tak boleh tengok. Ibadiyah tak boleh tengok. Najjariyah tak boleh tengok. Tak boleh tengok Tuhan akhirat esok. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh tengok. Boleh tengok ke mana? Tak dinafi. Tuhan tak tepat dia, Tuhan tak berjihad. Ni tiba-tiba boleh tengok pula dah. Jadi berjihad kan? Hak ning tak jihad patula juga. Pas tengok ana. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tu dia. Ahlus Sunnah wal Jamaah jawabnya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak disoal. Maknanya mu tak boleh nak soalnya sebab apa? Sebab kita nak pergi kias alamul ghaib dengan alamul syahadah tak boleh kiyah sama sekali. Dunia nak pergi kiyah dengan akhirat tak boleh kiyah sama sekali. Supaya Nabi naik terima. Semaya 5 waktu. Naik terima daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi bertempat dan Nabi berjihad. Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Lepas tu jumpa lah wallahu taala a'lam. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
Ayat ni di dalam suratul Anbiya ayat 23. Itu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, kita nak kias daripada alam syahadah dengan alamul ghaib tidak boleh sama sekali. Rupa mana? Wallahu ta'ala a'lam. Lepas tu boleh tengok dengan kaifiat ataupun tidak kaifiat. Hak tu orang panggil tidak berkaifiah. Tidak berkaifiah ni kita nak buka kitab ni boleh tengok ni. Kita ru'yatul nak bahas tentang ru'yatullah. Jadi ru'yatullah di sini, yang mana qaulul jumhur al-muslimin, dia kata tajuzur ru'yah bidalilin naqli wal aqli. Kita tengok di sini. Jadi qaulu kata mereka itu jumhurul muslimin, kata ana yura min ghairi takayyufin, dilihat akan dia akan Allah itu dengan ketiadaan kaifiyah. Kita boleh tengok Tuhan akhirat esok di dalam syurga tidak berkaifiat. Minal kaifiyatil mu'tabarah, daripada kafiat hak diiktibarkan fi ru'yatil ajsam, daripada pada ru'yah ajsam. Jadi kita tengok ru'yah ajsam hak itu ada kafiat. Allah tidak berkaifiat sama sekali. Boleh tengok tapi rupa mana? Wallahu ta'ala a'lam. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita boleh ambil penjelasan di sini. Kalaulah kita nak kembali klik kepada riwayat Imam Muslim di sini. Imam Muslim di sini. Jadi Imam Muslim ni beritahu kepada kita. Kalau kita tengok riwayat hak Imam Muslim. Riwayat hak Imam Muslim di sini. Jadi kita serupa dengan golongan salaf. Golongan salaf. Imam Muslim ni kita tahunya Imam Muslim ni dia beranak pada tahunnya 200 ni. Muslim bin Hajjaj ni beranak ke dia 200 ni meninggal dunia pada tahun 291 Hijriah. Dia ni orang sebelah lek Naisabur dia. Jadi nak royak di sini, nak royak kata Imam Muslim rahimahullahu taala ada sebut di sini dalam hawamish dia ni, dia kata kan? Dia kata i'lam anna madhhab ahli sunnah bi ajmu'ihim anna ru'yatallah ta'ala mumkinatun ghairu mustahilatin aqlan. Di sini bahawasa ru'yah Allah ni, tengok Tuhan ni mungkin. Mungkinah maknanya mungkin. Boleh tengok Tuhan. Ghairu mustahilah aqlan, tidak jadi mustahil pada akal. Tidak jadi mustahil. Wa ajma'u aidan, dan sudah buat ijma' mereka itu. Wa ijma' pula ala wuku'iha fil akhirah. Boleh tengok pula di negeri akhirat. Tuhan boleh tengok negeri akhirat. Wa annal mu'minina yarawna Allah Ta'ala dunal kafirin. Jadi orang mukminin boleh tengok, bukan orang kafir dak hak boleh tengok. Tu dia. Wa za'amat ta'ifatun. Dan sangka pula dan di sini nak royak kata satu golongan min ahli bidah, daripada ahli bidah. Ahli bid'ah ni siapa tu? Badar pada kata ahli bidah, al-mu'tazilati wal khawariji wa ba'dil murji'ah. Mu'tazilah dan lagi pula khawarij dan setengah daripada murji'ah ni dia kata mana? Annallah, bahawasa Allah ni la yarahu ahadun, tidak boleh lihat akan Allah oleh seorang pun, min khalqihi, daripada kejadiannya, maknanya daripada makhluknya. Itulah. Ni nak ayat kata tak ada siapa boleh tengok. Tak ada siapa boleh tengok akan Allah di sisi Mu'tazilah dan Khawarij dan Murji'ah. Lepas tu dia kata wa anna ru'yatahu mustahilah aqlan. Lihat Allah ni mustahil pada akal. Sebab apa? Tuhan tak bertempat, Tuhan tak berjihad, tak boleh tengok kan? Kita boleh tengok. Boleh tengok rupa mana? Wallahu ta'ala a'lam, tidak berkaifiyat. Balah mana? Kita nak kiyah alam waib dengan alam syahadah tak boleh sama sekali.
la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nah di dalam surah Al-Anbiya ayat 23. Tu dia kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Lepas tu kita mari bahas hak Mu'tazilah sikit. Apa boleh Mu'tazilah hak ni tu? Nah, Mu'tazilah hak ni tu dia dia berpegang bahawasa Tuhan tak boleh tengok. Nah, Tuhan tak boleh tengok akhirat esok. Kerana apa? Kalau pergi kepada akal agak, iaitu bila boleh tengok, orang panggil tak lepas daripada tak lepas daripada cahaya. Maka cahaya itu makhluk. Bila makhluk Tuhan suci daripada makhluk. Kerana makhluk ni daripada sifat kekurangan. Makhluk saat ni tu orang panggil ada berubah. Makhluk saat ni tu ada rusak. Makhluk saat ni tu orang panggil ada tukar ganti. Kalau itu di sini orang panggil Allah suci daripada makhluk. Cahaya daripada makhluk. Lalu itulah di sini dia dia nafi masalahnya boleh tengok tu. Dan lagi pula berjihad. Bila sebut kata Tuhan boleh tengok akhirat esok, maka Tuhan itu berjihad. Maka kita nafi jihad. Bila nafi jihad, maka lazim daripadanya tak boleh tengok Tuhan akhirat esok. Lepas tu dia berdalil dengan dalil naklinya ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 103. Mana ayat 103? Surah An'am. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ni Mu'tazilah ambil buat alasan dia Tuhan tak boleh tengok akhirat esok. Tuhan tak boleh tengok sekarang, tak boleh tengok akhirat esok. La tudrikuhul absar. Tidak boleh lihat akan Allah oleh mempunyai mata. Maknanya mata-mata ni tak boleh tengok akhirat. Tak boleh dapat tengok Tuhan. Wa huwa yudrikul absar. Dan ia Allah dapat lihat akan segala mempunyai mata tu. Tu dia. Nak ayat kata Tuhan nampak kita, kita tak nampak Tuhan. Tuhan nampak kita kerana kita berjihad bertempat. Kita tak nampak Tuhan kerana Tuhan tak berjihad dan Tuhan tak bertempat. Tu dia. Pas kita pun berdalil dengan ayat juga. Kita kata dak Tuhan boleh tengok. Pas ayat ni pada dunia, pada akhirat Tuhan boleh tengok. Tu dia. Sebab Tuhan ada, bila ada boleh tengok. Kerana Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia kata kullu mawjudin yasihu an yura wa yusma. Tiap-tiap yang ada boleh tengok dan boleh dengar. Tu. Lalu itulah kita kata ayat ning hak la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Hak ni tak boleh tengok pada dunia ya. Pada akhirat Tuhan boleh tengok. Kalau itu mana dalil? Kita buat tu baik dalil. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bawa kita waktu baik dalil hak tu dalil tu duk di dalam surah Al-Qiyamah ayatnya 23. Kita waktu baik ayat tu. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita waktu baik ayat tu, ayat ni duk di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Bila kita waktu baik ayat ni, Mu'tazilah lawan kelik. Lawan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah kata mana di sini? Sebab ya kita bagi huraiya, kita kata wujuhun yauma izin nadhirah. Apa maksud dia? Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Wujuhun yauma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wujuhun bahasa kita agak muka-muka. Muka-muka di sini maknanya muka-muka iaitu ahli duduk di padang mahsyar. Sikit lagi kita duduk di padang mahsyar, sikit lagi kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Duduk di padang mahsyar ni tunggu Tuhan. Tuhan nak timbang segala amalan kita, lepas tu nak serah surat catatan kita. Surat hak kita buat amal hak ni tu di atas dunia, buat baik banyak mana, buat jahat banyak mana. Surat catatan hak ni tu bila sudah timbang amalan semua hak ni tu, Tuhan nak beri surat supaya dia ni terima surat catatan sebelah kanan boleh pergi ke syurga. Hak ni terima surat catatan sebelah kiri pergi ke neraka. Wal iyaz billahi min zalik. Tu dia.
Jadi bila orang terima surat sebelah kanan, nah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi dia hisab saat itu cepat derah, boleh cepat-cepat, boleh mudah-mudah. Semua tu jadi senih habis. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Orang hak boleh surat catat tes sebelah kiri ni, siapa kah kena hala kat belakang, kena hala apa ni, yad'u thubura. Maknanya dia kata kat atas diri dia ni, halaktu. Maknanya rusak aku. Thubura. Tu kai bukan bapak yang dirahmati Allah. Jadi dia ada dalam duka cita. Hak orang terima surat catat tes sebelah kanan ni gembira, serenok. Serenok air muka berseri. Air muka serenok. Supaya kita tengok anak kita terima syahadah, anak kita berjaya, anak kita habis dah. Nah, kita pergi nak sambut dia hak ni tu, kita air muka kita berseri. Wujuhun yauma izin nadhirah. Terima surat catat tes sebelah kanan hak ni tu, air muka berseri. Nadhirah di sini ai jamilah. Comel air muka dia, berseri air muka dia, cerah air muka dia. Dia terima surat catat tes sebelah kanan. Seolah-olah sebut muka di sini wujuhun yauma izin, sebut muka min itlaqi juz wa iradati kull. Nah, sebab orang panggil zahir manusia hak ni tu sepenuh sehat gapo zahir di air muka. Nah, maknanya air muka berseri, serenok dia kerana nak masuk syurga. Tu dia, nadhirah. Air muka dia nadhirah, gapo jamilah. Tu, cerah air muka dia. Comel air muka dia. Ila rabbiha nazirah. Tu orang panggil syahid hak kita nak. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya nazirah. Nazirah daripada kalimah nazara. Nazara dengan makna tilik. Pas di sini tilik ilah. Ilah ni orang panggil tilik kepada. Nazirah, nazara ilah. Ya nazara ya ada dua, nazara ilah, nazara fi. Kalau nazara ilah ya pakai dengan makna ru'yah. Nazara ilah ni orang panggil nazara basariyah. Kalau mutaaddi dengan fi, kalau mutaaddi dengan ilah, nah kalau mutaaddi dengan ilah, ia panggil ru'yah basariyah. Kalau mutaaddi dengan fi, ru'yah qalbiyah. Hak qalbiyah ni boleh pakai dengan makna tafakkur, boleh pakai dengan makna i'tibar. Kalau nazara fi. Hak ni nazara ilah. Dengan maknanya ru'yah, maknanya lihat kepada, tilik kepada. Maknanya di sini tengok Tuhan. Tengok Tuhan sebab ila rabbiha nazirah. Tengok kepada Tuhannya, Tuhan bagi muka-muka tu nazirah. Nazirah dengan makna tengok. Ila rabbiha, kepada Tuhannya nazirah, iaitu tengok. Ila tu, ila rabbiha tu orang panggil ma'mul. Nazirah dia panggil amil. Kalau orang ngaji nahwu, nah kalau orang ngaji nahwu, orang panggil takdim ma'mul di atas amil. Ila rabbiha nazirah, takdim ma'mul di atas amin. Tu kalau orang ngaji nahwu. Ni kita dak pandai nahwu sikit, kata nahwu nahah. Ni nahwu nahah ni nahwu nahah. Jangan kecek itu, kita duk tupai nahwu lama dah. Tu dia. Duk caci nahwu pula. Jangan duk caci nahwu. Nahwu ni nahah dia kata. Nahwu nahah. Jangan kata itu, kita duk tupai nahwu ni lama mana dah, supaya kita duk tupai retak tu lah. Nah, kita duk tupai tangga, kita duk tupai pitu. Nak ayat kata kita duk tupai lama dah tu. Duk boleh baca seekor dua ekor duk tupai nahwu tu. Ni nahwu nahah. Orang tak kecek balah tu. Orang panggil tak ada adat, kita kecek balah tu. Tu, tengok molek. Kalau itu di sini, bila kita kata ila rabbiha nazirah, ni dalil boleh tengok Tuhan akhirat esok. Nah, boleh tengok Tuhan akhirat esok. Dia bahas masalah jihad gapo. Ada ayat dah masalahnya jangan qiyah ala ghaib dengan ala syahadah. Nah, jangan qiyah ala ghaib dengan ala syahadah. Rupa mana wallahu taala a'lam biduni kaifiyah. Maknanya ketiadaan kaifiyah. Kita tengok Tuhan akhirat esok, Tuhan buka kasyaf kita boleh tengok rupa mana wallahu taala a'lam. Tu dia. Kita kata itu. Bila kita kata itu, Mu'tazilah kata tak boleh tengok akhirat esok. Sebab apa boleh dia kata tak?
Dia kata cuba tilik kepada ilah sekali lagi. Ilah di sini bukan ilah rahjah, bukan ilah zarfiyah, ilah ismiyah. Tengok Mu'tazilah. Mu'tazilah bukan tamadah. Tu Mu'tazilah bukan tamadah. Dia kata cuba tilik kepada ilah ni. Ilah ni bukan ilah zarfiyah, bukan ilah harfiyah ni. Ilah ni ilah ismiyah. Ilah ismiyah pakar dengan maknanya nikmah. Pakar dengan maknanya nikmat. Tu. Jadi ilah mudhaf, Rabbi mudhafun ilaih. Rabbi mudhaf, ha mudhafun ilaih. Lepas tu pakar dengan makna nikmat. Nikmat Tuhannya, Tuhan bagi muka-muka, boleh tengok. Boleh tengok nikmat ya. Bila boleh tengok nikmat dalam syurga, mutabaqah dengan ayat kata fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Tu. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Dalam syurga ni ada surur marfu'ah, ada tempat duduk saat ni tu sepak asacan tu. Tempat duduk supaya orang nak tengok bola sepak, nak tengok apa saja, dia ada tempat duduk petangga-tangga tu kan. Tempat jadi terangkat tu. Tu. Bahasa saya panggil asacan tu. Nak duduk tu. Tu orang panggil fiha sururum marfu'ah. Dalam syurga ada tempat duduk bertekak-tekak. Wa akwabum mawdu'ah. Jadi dalam air pula ada kendi-kendi. Tu. Diletak di situ nak royak kata. Jadi munasabah dengan hak tu. Maknanya mun masuk syurga sikit lagi boleh tengok nikmat syurga. Nikmat syurga tak ada pelik gapo bertempat berjihad kerana dia makhluk. Tuhan yo hak tak boleh tengok. Tu. Jadi di sisi dia ilan di sini ilah ismiyah. Ilan. Mufrad dia. Ilah ismiyah. Sebab apa? Sebab dia kata ilah di sini ilah rabbiha nazirah ni ilah ni mufrad. Jamak dia ala. Mana jamak dia ala? Dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala. Ala tu jamak daripada ilah ni. Jadi ala pakar dengan makna ni'am, ilah pakar dengan makna nikmah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka mana-mana nikmat Tuhan engkau kamu berdua mendustakan. Maknanya jin dan manusia hak itu tak ada syukur langsung nikmat Tuhan. Tak ada syukur langsung di atas nikmat Tuhan. Jadi di sini tukadziban. Jadi ala tu jamak daripada ilah ni. Bila Mu'tazilah kata ilah di sini ilah ismiyah, maka kita ahlu sunnah wal jamaah kita rad. Sebab apa kita rad? Sebab kaedah dalam kaedah nak takdim ma'mul di atas amil tak leh sama sekali takdim dengan isim di atas amil. Kalau harah tak apa. Tengok supaya kita kata assalamu alaikum. Assalamun mubtada, alaikum khabar. Kita nak takdim khabar di atas mubtada boleh? Alaikum musalam. Boleh. Sebab apa? Sebab ya harah. Harap nak takdim boleh sebab ya harah. Alaikum musalam. Boleh? Pas di sini ila rabbiha. Ila ni kena pakai harah sebab ia takdim. Kalau isim ia tak leh orang panggil ia jadi ma'mul. Ma'mul ni tak leh takdim di atas amil. Kalau dia isim, kalau dia hak ni tu harah boleh takdim di atas amil. Sebab apa? Sebab dalam kaedah kata yughtafaru fi zuruf ma la yughtafaru fi ghairiha. Dimaaf pada zaraf akan barang yang tidak maaf pada lainnya, lain zaraf. Dimaaf pada huruf akan barang yang tidak maaf pada lainnya, lain daripada huruf. Huruf boleh kita takdim kalau dia jadi ma'mul. Adapun isim tak boleh kalau dia jadi ma'mul. Sebab itulah ilah di sini iaitu ilah raja betul-betul dah. Itulah kaibukan bapak yang dirahmati Allah. Masa kita itu sikap dah ni, masa kita sikap kita nak kita nak gisarah. Kita nak gisarah. Yang last sekali, yang akhir sekali kaibukan bapak yang dirahmati Allah, yang mana kita duk bawa tubik hal lepas dah, supaya kaibukan bapak boleh tahu di sini bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Pernah berdoa yang saya duk royak dah pada beberapa
pada muhadarah saya kali yang dulu. Nah, saya pernah bagi tahu kepada kan ibu kan bapa yang dulu, iaitu Nabi kita berdoa kepada ahli Syam dan ahli Yaman, yang mana Nabi berdoa di dalam doa dia Nabi berdoanya Nabi katanya, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi syamina. Nah, Nabi berdoanya Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi syamina. Maka sahabat-sahabat tanya mereka itu, wa fi najdina ya Rasulullah, dan najdin kami lah mana Rasulullah? Rasulullah senyap. Mana kalau Rasulullah senyap itu, sahabat tanya Rasulullah ni, Rasulullah sebut sekali pula, Allahumma barik lana fi yamanina, Tuhan berkatkanlah bagi kami dan fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, Tuhan berkatkanlah bagi kami, iaitu pada Yaman kami, Tuhan berkatkanlah bagi kami, iaitu pada Syam kami. Itu dia. Jadi ahli Najdin tanya, pas Najdin kami ya Rasulullah? Rasulullah tak sebut. Bila tak sebut itulah Ibnu Umar kata, kami sangka kata di situ akan timurnya fitnah. Akan timurnya fitnah, timurnya hara-hara di situ, dan akan keluarnya iaitu tanduk syaitan. Akan keluarnya tanduk syaitan. Tapi dalam kitab ni, kitab ni iaitu Majmu'ah Tauhid. Majmu'ah Tauhid. Majmu'ah Tauhid ni iaitu daripada Syekhul Islam, Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah, Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Harrani ni iaitu bertempatnya atas daripada Syria, duk bawah Turki. Harrani ni satu tempat duk dalam Syria, duk sebelah utara Syria. Duk kawasan bawah daripada Turki, ia panggil Harrani. Jadi Ibnu Taimiyah ni ia peranak ke dia pada tahunnya iaitu 991, meninggal dunia dia iaitu 728 Hijriah. Orang Korun 7 lah, orang Korun 7. Dan dalam ni dalam ni ada sambung pula dalam ni iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Najdin hak kita kata itulah dia, Najdin. Tu sebab Muhammad bin Abdul Wahhab ni dia beranak pada tahunnya 1115 dan dia meninggal dunia pada tahun 1200 ni. Dia ni orang Uyainah, dan dia pergi ngaji di Dar'iyah. Dia meninggal dunia di Dar'iyah. Jadi Uyainah dengan ibu kota Riyadh ni lebih kurangnya 35 batu. 35 batu. Manakala dia hidup di Dar'iyah, Dar'iyah dengan ibu kota Riyadh itu iaitu 20 batu lebih kurang. Jadi dalam kitab dia ni, kalau kita mari tengok di sini, hak kata Najdin ni kok mana boleh tak ada sebut Najdin. Di sini kok mana boleh Nabi tak sebut Najdin ni? Ibnu Umar kata mungkinnya di sana tu, di situ nak berlakunya fitnah dan akan keluar tanduk syaitan. Maka ia royak di sini. Dalam kitab ni ia royak kata ia royak kata Najdin di situ hak Nabi sebut tu, iaitu hak sahabat duk tanya, kerana tak berdoa kepada Najdin kami tu ya Rasulullah. Najdin di situ iaitu di negeri Iraq tu. Bukan Najdin di kawasan Yamamah, bukan Najdin di kawasan Uyainah, di kawasan Dar'iyah, bukan situ ya tu. Najdin Iraq. Tu dia. Jadi di sini kalulah kita ni nak ayat kata ni dalam kitab Ibnu Taimiyah, dalam kitab Wahhabiyah, jadi Najdin di sini Najdin lain buat dah. Najdin kat Iraq tu, bukan kat sini dia kata. Sebab apa dia kata gitu? Sebab apa dia kata gitu? Kita kembali klik sekali lagi. Dia kata gitu. Najdin di sini dia kata Najdin sebab dia kata di sini az-zammu innama yaqu' fil haqiqah 'alal hal la 'alal mahal. Maknanya cela saat ni tu berlaku di atas hakikah, maknanya benda tuju kepada hal, bukan tuju kepada mahal, bukan tuju kepada tempat, tuju kepada kelakuan ya.
Kalulah tuju kepada tepat, dia kata kalau tuju kepada tepat. Nah, pada mau kata di situ timbul Musailamatul Kazzab. Bila Nabi meninggal dunia, mari mengaku Nabi di kawasan tu. Nama dia Musailamatul Kazzab. Dia kata hak tu kelakuan. Bukan tepat, bukan tu celah tepat. Kalau Nabi nak celah tepat, Madinah pun boleh celah sepatu sebab Madinah orang Yahudi dak Madinah. Yahudi saja. Tu dia. Lepas tu lagi pula kalau nak celah tepat di Mekah, musyrikin Mekah banyak dengan berhala-berhala. Jadi nak ayat kata ala kulli hal tak ada gapo lah kita kata. Di sisi mereka ahli Najdin saat itu bukan Najdin Yamamah, bukan Najdin Dar'iyah ataupun Uyainah, Najdin Iraq. Tak ada apa lah. Kalau kita kembali mari tengok di dalam di dalam huraian website hak dia pun gitu juga. Kita mari tengok website iaitu islamweb.net tu. Kita tengok situ pun orang panggil website hak dia. Kita nak tengok dia nak hurai kat mana. Dia hurai kat tu juga. Dia hurai kan? Dia kata Najdin ni, pada asalnya Najdin ni, gapo Najdin ni? Najdin ni martafa minal ardi. Iaitu bagai yang orang panggil bagai yang terangkat, bagai yang terakak daripada bumi. Maknanya bumi tempat tinggi. Najdin ni bumi tempat tinggi. Wahia khilaful ghaur. Jadi orang panggil lain daripada ghaur. Ghaur ni maknanya tempat lemah. Tempat lemah. Lepas tu ghaur ni fa innahu man khafada ma in khafada minal ardi. Bagai hak rendah daripada bumi. Bagai hak rendah daripada bumi. Minal ardi tu orang panggil min lil bayan. Kalau itu di sini dia kata wa tahamah kulluha minal ghaur. Wa Makkah min tahamah. Nak ayat kata kawasan tahamah, kawasan Najdin ni tempat rendah. Mekah pun tempat rendah. Kalau itu tak ada kena sini mula lagi dah. Sebab apa? Sebab Najdin ni kena kepada Iraq. Sebab Nabi duduk Mekah sebelah Lake Syarqi, iaitu negeri Iraq. Ala kulli hal tak ada apalah. Tak ada gapalah nak ayat kata. Nak ayat kata Nabi ada kata gitu. Lepas tu tepat-tepat hak nama nak supa tu, jadi kena beringat sikit lah. Kecek mudah-mudah gitulah, kena beringat sikit. Sekadar itulah kami bukan bapak yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru di dalam pegangan kita. Supaya kita tak keliru di dalam pegangan kita. Sekiranya kita kecek jadi kasar, jadi harap pun dah maaf lah. Oleh kerana sebenarnya kita nak bagi penerangan, kita nak bagi penerangan supaya boleh tahu jelas dan nyata kata akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Kita pegangnya kita Tuhan tidak bertempat dan Tuhan tidak berjihad. Tidak bertempat, dia tidak berjihad. Adapun aliran daripada golongan Wahhabiyah, Tuhan saat itu bertempat dan berjihad. Gitu nak faham gitu. Sebenarnya Wahhabiyah ataupun Salafiyah dia nak marah, dia nak murih tak boleh. Kerana apa? Kerana kita royak, kita tak ada tuduh lagi, kita royak kata pegangnya dia balas tu. Kita pegang gini. Saya panggil Wahhabiyah jangan marah, jangan murih, jangan berasa apa, sebab kita pegang Wahhabiyah kita jangan murih. Kata dia mau kata aku Wahhabi dia. Jangan murih sebab hak kita. Sebab saya dia mau panggil saya Asy'ariyah, saya tak marah, saya tak murih. Dia mau panggil saya Syafi'iyah, saya tak marah, saya tak murih. Sebab pegangnya hak kita pegang dan mazhab hak kita bawa. Itu dia. Ning hak kita pegang, apa kita murih, apa kita marah, paling tengok kaca apa ada, kita panggil Wahhabi. Sebenarnya tak ada gapo le pegangnya kita, biasa je. Kita nak bawa, kita bawa lah. Kita nak kemah lah cara kita. Tapi kita jangan tuduh pergi mari. Jangan duk kata demo tu ahli bidah, demo tu nafsu, demo tu perut pedar, demo tu hanya kecek balas tu. Kecek balas tu orang panggil keratup dengan orang ramai. Keratup dengan orang ramai. Oleh itu kita nak sebar ilmu kita sebarlah. Kita nak bawa, kita nak dakwah lah gilah. Kita tak suruh kata hak demo plesu, suruh kata demo kecek dengan otak kepala. Tak ada nas, tak ada kitab, tak ada dalil, kita jangan kecek itu. Orang di hari ni semua ada alasan. Semua ada alasan. Itu dia. Itulah lebih kurang. Sekadar itulah untuk ibu dan bapa kita boleh ambil manfaat bersama, kita bawa lah kebaikan tu. Kalaulah perkara tu jadi tak betul dengan cara-cara agama, kita ketepikan, kita tahulah perkara tu. Saya sendiri pun
Nah, bukan orang panggil perkara kadang-kadang kita ni tu kecek jadi lajak. Tu agak maaf lah oleh kerana kita kecek kadang-kadang yang galik. Nah, kadang-kadang galik. Maka saya nak minta maaf dulu oleh kerana masa kita dah sampai dah ni. InsyaAllah kita akan berjumpa semula pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.